Ini kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 240. 240, petok bawah sekali. 240, petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa an yakula ba'dal witri salasan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, wa yarfa'a atau pada yakula, wa yarfa'a sautahu bisalisah, summa yakula atau kepada an yakula, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Wa an yakula tu di atas pada terdahulunya wa yusannu liman autara. Wa an yakula diterjemahnya dan diterjemah sunnah. Sunnah tu ambil mana tu? Ambil ayat atas tu. Wa yusannu di atas tu. Sunnah setelah solat witir membaca 3 kali. Apa dia? Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus 3 kali. Pada yang 3 kalinya dengan suara keras secukupnya. Dia terjemah begitu. Wa yarfa'a sautahu bisalisah, dan mengangkat ia akan suaranya dengan yang ketiga tu. Subhanal malikil quddus. Yang pertama, yang kedua belum lagi diangkatkan suara. Hak yang ketiga itulah diangkatkan suara Subhanal malikil quddus. Ni hak hadis riwayat daripada oleh Abu Daud dan juga Tirmizi. Hak bacaan Subhanal malikil quddus. Riwayat menyebut iza sallama fil witri, bila memberi salam oleh Nabi pada sembahyang witir, qala, berkata Nabi, Subhanal malikil quddus salasan marrat, yarfa'u fis salisah sautahu, mengangkat oleh Nabi akan suara Nabi pada yang ketiga dengan Subhanal malikil quddus. Kita baca hak ni ketika tu dah antara tarawih dah. Subhanal malikil ma'bud kat mana tu? Ada tak dalam tu Subhanal malikil quddus? Hak kita baca tu lah, hak Subhanal malikil ma'bud tu lah. Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yamut. Atau ada tak? Hak tu antara tarawih dah. Ke tak ingat? Ni hak Subhanal malikil quddus ni ada? Antara tarawih tak ada? Subhanal malikil quddus, maha suci, al-malik raja, al-quddus yang maha suci. Al-malik asma Allah Ta'ala, al-malik asma Allah Ta'ala, al-quddus pun asma Allah Ta'ala. Al-malikil quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir tu. Dah, asmaul husna tu. Al-malikul quddusul azizul tu. Kan? Alah, ni budak-budak buat lagu lah ni. Budak-budak buat lagu. Orang tu budak anda. Subhanal malikil quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir tu.
Al-Malik, Al-Malikul Quddus. Al-Malik. Malik tu raja. Malik tu raja. Malikul Quddus, raja yang maha suci. Al-Malik ni yang maha memiliki, raja lah, yang maha menguasai seluruh alam. Semuanya di bawah pemilikan Allah Ta'ala. Semuanya di bawah penguasaan Allah Ta'ala. Al-Malik, raja-raja. Tapi ni raja yang sebenar-benar lah. Malikul Muluk ni raja yang sebenar-benar. Raja yang atas dunia ni, dia tak ada buat apa pun. Ada ni, semuanya pembantu-pembantu yang buat. Adapun Allah sebagai raja yang sebenar-benar, dia buat belaka. Yang berlaku dia bawa rentahan raja ni, dia buat belaka. Tu raja yang sebenar-benar. Dah, dia raja ni memiliki, raja ni menguasai, memiliki, menguasai. Lah, buat belaka lah. Hak raja, hak atas dunia ni, lah, pintu kereta pun tak boleh buka, payung pun tak boleh pegang. Ni hak atas dunia, hak kita maklum lah, lemah. Hak raja sebenar, yang memiliki, yang menguasai, yang berlaku kesemuanya hak dia belaka. Bukan barang hak dia belaka. Apa yang berlaku gerak diam pun hak dia belaka. Tahu raja sungguh hak dia belaka. Al-Malik, raja yang memiliki, yang menguasai. Makna apa ni? Segala-gala di bawah milik Allah Ta'ala, di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Itu Al-Malik kalau nak cerita panjang. Kalau nak cerita panjang lah Al-Malik ni. Terjemah rekahnya raja lah. Malik ni raja, terjemah rekah. Nak jumpa panjang apa mana raja? Segala-galanya di bawah miliknya, kekuasaannya, urusannya, kehendaknya. Tu raja. Tu raja. Mana terkaya daripada segala-gala perkara. Inilah Malikin Nas. Ni. Malikin Nas lah. Tak tahu ayat Malikin Nas? Dah tahu ayat Malikin Nas, balik semula. Malikin Nas. Pendek sangat pun ayat. Ayat surah apa? Macam tadi, surah apa? Ayat ke berapa? Dah Malikin Nas je. Aku dah jumpa tu, dah lama tu. Malikin Nas tu lah. Malikin Nas, mana apa ni? Raja yang memiliki akan manusia. Tu Malik. Dalam kita baca tu lah, baca dalam wirid semayang apa semua tu. Wirid semayang tu, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' tu. Malikul mulk, waktu cerita hak berkaitan dengan yang mempunyai kerajaan. Malik, Qulillahumma malikal mulk, tu cerita hak yang memiliki kerajaan. Dia mim lam kaf ni, mim lam kaf ni, kalau malik raja, kalau kata malak, malaikah, malak. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tu. Malakul maut siapa? Malaikah yang mengatur kematian. Israel tu malak. Malik raja, malak malaikah, malakun malaikatun. Malaikah tu banyak. Kalau satu malak. Kalau mulkun tu'til mulka man tasha', kerajaan, mulk kerajaan. Kalau milkun, milkun tu kok milik kepunyaan. Tapi hurufnya mim lam kaf. Itu Al-Malik. Kemudian Al-Quddus, diterima dalam ni yang maha suci. Yang maha suci. Dia dalam Quran ni dua-dua asma' ni, asma' Allah lah ni, asma' nama Allah 99. Dalam Al-Quran
dia reke dua tu dah. Hak ayat huwallahu allazi la ilaha huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Ha tu mana? Malik al-Quddus. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Ada ni, ada reke sekali tau antara al-Malik dengan al-Quddus. Ayat apa itu baca tadi? Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Kita baca macam mana? Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Kita rasa macam mana kita baca? Ha? Ada. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Tak rasa macam ke baca macam mana? Saya nak ceritanya Al-Malik Al-Quddus tu ayat Quran sebut sekali. Tapi hak baca tu baca masa mana? Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Lepas tu di hujung panjang lagi dah. Wal malikul quddusus salamul muhaiminul apa dah? Ha? Kan gitu? Ke tu imam biasa baca dalam sembahyang? Tau, tu imam biasa baca dalam sembahyang tau. Kan kadang-kadang tu imam kan. Tu imam hafal Quran sungguh ni, dibaca ayat mana-mana, memanglah ayat tu kita tak pernah dengar. Ada ni, hak tu imam hafal tu, hak imam hafal satu Al-Quran. Dia dalam surah hak dia baca tu, dia baca satu baca sama setiap semayang tu, kita tak tahu pun ayat mana. Tapi kalau tu imam yang bukan hafal hak ayat tu je, dia baca dia tahu dah. Dia baca dia tahu dah. Oh, hak tu dia bacanya. Dah kalau baca wadduha alha, hak tu dah mau hak tu juga. Tak ada ayat lain pun. Dah bukan sungguh ni kalau tu imam tu hafaz Al-Quran, satu Al-Quran, dia baca surah, kita dengar pun suka. Dia baca sedap tu satu hal lah. Dia baca ayat lain dia baca. Kita dengar pun suka. Ini dibaca ayat patulah lillahi ma fis samawati wal ard. Patu dia bacanya. Maknanya dia bukan hafal Al-Quran. Lepas tu ambil wadduha dengan al-hal. Kalau wadduha sama-sama dah. Hak membaca tu pun sama-sama juga. Kan? Tak payahlah. Tak payah. Kita bicara hak surah berapa? 138 hak saya sebut hak minggu lepas kan. Hak dalam kitab Fatimah ini bicara surah 138 saya sebut dah kan. Suratun kamilah. Surah yang lengkap, yang ada bismillah awal, yang habis surah yang dibaca. Lebih afdal daripada ayat Al-Quran yang kita tebuk di tengah-tengah. Yang mana di awal kita baca bukan di awal surah, kita berhenti bukan di hujung surah. Mana kita baca di tengah, kita berhenti pun di tengah. Lebih afdal hak suratun kamilah. Surah yang lengkap daripada bismillah sampai ke akhir. Atau lebih afdal. Sehingga kan satu pandangan, walaupun ini pandangan dhaif, dalam kitab Sabila contohnya, kalau kata surah yang lengkap ni pendek sekalipun, lebih afdal daripada surah yang potong di tengah-tengah walaupun lebih panjang. Tapi itu bukan pandangan muktamad lah. Pandangan muktamad, kalau surah lengkap ni tak panjang mana, surah yang ambil di tengah-tengah ni lebih panjang sedikit, maka afdal yang lebih panjang lah. Itu pandangan muktamad. Ada ni. Tapi imam nak baca surah lebih panjang sedikit ni dalam sembahyang, kena atur lah pulaknya. Kalau terlebih panjang, hukumnya makruh. Kena atur. Tapi kalau kita baca suratun kamilah, mana mudah kita atur. Maghrib, surah yang kisar, surah yang pendek, ambil alha ke bawah. Kalau kata asar dengan isyak, surah pertengahan,
kita ambil alha sampai ke wadduha. Gitu. Pada ni. Kalau surah tu panjang, ciwal surah yang panjang, ambil wadduha ke atas. Tu surah yang panjang. Ambil wadduha ke atas. Tu bagi surah yang panjang. Belum atas tu lah. Sabihi hal atta was sama'i wat tariq. Atas tu. Tu bagi subuh, surah yang panjang. Adapun bagi zuhur ni, dalam mazhab Syafi'i kitanya dia lebih panjang daripada asar dengan isyak dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi kalau mazhab Hambali, zuhur sama dengan subuh. Zuhur sama dengan subuh. Subuh ni kena baca surah panjang sebab orang baru bangun tidur. Mana kalau sampai lambat dia sempat berjemaah. Zuhur pun sama juga. Orang baru sapa juga, orang tidur juga. Orang tidur juga. Kan tak ni? Jadi zuhur pun kena baca panjanglah sedikit. Kena baca panjanglah sedikit. Dan ada riwayat zuhur Nabi baca surah Wal-laili idza yaghsha. Panjang ke? Tapi kita tak jadilah kita ni zuhur baca pendek sebab orang kerja. Kita gitu. Ataupun kita buat zuhur ni macam asar lah. Kita buat zuhur ni macam asar, macam isyak. Surah yang pertengahan. Surah yang pertengahan. Jadi dia zuhur ni dia tak sama dengan asar lah. Dia lebih panjang dari asar tapi lebih pendek daripada subuh. Tadi macam wal-laili idza yaghsha, riwayat Nabi baca tu agak panjang sedikit lah. Jadi bukan kalau kita ambil surah kamilah ni, surah yang lengkap, surah muqaddam ni lah, juz amma ni, mana ada awal ada akhir. Kalau ambil di tengah-tengah surah, tidak ada awalnya pun di tengah, akhirnya pun masih lagi di tengah. Tu kadang-kadang pernah hak bacanya tak sampai ke, tak faham langsung ayat Al-Quran. Dia sampai di hujung ayat dia pakai rokok. Di hujung ayatnya apa? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apakah barang yang ada di tangan kau ya Musa? Allahu akbar, rokok. Qala hiya asaya tu. Hak tu memanglah ayat selepas. Tapi itulah jawapan Nabi Musa, tukar aku apa tukar dengan tukar aku halau kambing. Nabi Musa ceritalah waktu dia tanya wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa yang apa di tangan kau tu ya Musa? Lepas tu Allahu akbar, rokok. Ingat ke rokok kedua disambung jawapan, ambil surah awal lain pula. Kata orang ni tak tahu ke makna langsung ni. Dia berti tu tergantung sungguh. Jadi kalaulah kita katalah, kalau kita kata hak hafal Quran tu kita sukalah dengar. Kalau hak tak hafal Quran ni jeput ni mungkin hak ni berkali. Wallazi la ilaha illa wal malikul quddus salamul muhaimin kat mana? Ni dia hak baca-baca hak ayat yang sama sebab dia bukan hafaz Al-Quran. Kalau bukan hafal Al-Quran, ambil wadduha alha sudah cukup. Tapi kita orang tua-tua ni kadang-kadang dia rasa macam komang. Dah dia orang tua, imam tua ni wadduha alha wadduha alha. Wadduha alam nasrah. Tu je. Lepas tu alha alam taraka. Lepas tu izaja. Tu je. Dia. Jadi maknanya tu imam tua ni rasa macam komangnya dia sebab mari hak imam muda-muda ni ambil Quran besar tapi bukan hafal. Dia pun duduk rumah petang-petang ni ngapa Quran besar. Nak baca ni nak baca nak kisah surah malam ni bagi isyak dia apa. Okey, siapa time semayang dia pun bacalah hak dia hafal tadi, kokak-kokak lah tengahnya, bukan boleh baca molek. Dah lah dia tu orang tua, hafal apa-apa payah nak lekat. Kenapa? Nebeng ada nebeng. Nebeng lah.
Sebab apa? Sebab malu dah orang duk sebut kata tu imam wadduha alha. Tengok tu imam muda kita baca Quran besar, hak tulis je tu imam muda pun bukan dia hafal Quran. Kalau tu imam muda tu hafiz, kita maklum dah dia baca mana-mana surah satu Al-Quran. Dia baca lekat. Dia lagi dah sebab baru hafal petang tadi baru apa? nak baca malam tu. Lekat tu bismillahirrahmanirrahim wadduha. Wadduha semula. Kata mana pula wadduha semula? Rokok sudah mana? Tengok malu gitu. Dah baca Quran besar, lekat. Makmum pun habis dah baca surahnya. Rokoklah yang bismillah baca wadduha pula apa? Balik asal kata tak usah duduk nebeng lah kata. Mana surah kamilah ni, surah yang lengkap ni lebih afdal. Lebih afdal. Ambil tengah-tengah. Ni bakal dijumpa ayat tengah lah ni. Wallahullazi la ilaha illa huwal malikul quddus ni. Tapi memang seperti biasa dengar. Tapi saya nak ambil di sini hanya al-malikil quddus tu. Dalam Al-Quran dia letak macam sekali tu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardil malikil quddus. Ya kata. Al-Malik Raja, Al-Quddus yang maha suci. Dalam terjemahan dalam kitab kita ni. Pada yang ketiga kalinya dengan suara keras secukupnya. Kuat sungguh. Kemudian lalu diteruskan dengan bacaan dia. Dia ada bacaan tu, dia ada buat buat kurumi dah. Allahumma inni. Lepas tu DST. Apa? Dan seterusnya. Kat tu je. Bukan GST tu. DST. Dan seterusnya. Allahumma inni a'udzu biridaka min sakhatik ni. Ya Allah. Ini mai terjemahan. Ya Allah, sesungguhnya saya dah. Ini bahawasanya aku. Dia gitu. Jadi sungguh tu mana bukan sungguh tu, sesungguhnya. Ini bahawasanya aku. A'udzu, saya, sesungguhnya saya berlindung diri dengan redha-Mu daripada murka-Mu. Kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah dengan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lindung daripada kemurkaan semata-mata. Minta lindung daripada kemurkaan dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Terkadang Tuhan tidak murka. Tetapi Tuhan redha ke tidak? Tuhan tidak murka lah sebab koda-koda kita tu. Tapi dapat tak keredaan Allah Subhanahu wa taala? Nak dapat keredaan yang sebenar daripada Allah. Maknanya minta berlindung dengan Allah ni daripada kemurkaan tu dengan redha daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan kesejahteraanmu, wa bi mu'afatika, dan dia ada dam lah tu kalau sepatutnya, dengan kesejahteraanmu daripada seksamu, wa bika minka, dan denganmu daripadamu, dan denganmu daripadamu. Dengan Allah Subhanahu wa taala kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita dapat perlindungan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala. Nak lepas daripada apa-apa musibah, musibah pun datang daripada Engkau ya Allah. Ada ni? Kan? Kita nak mana? Kita nak dapat kejayaan. Nak dapat kejayaan supaya Allah Ta'ala mana angkat kegagalan. Tapi kekayaan tu dengan Engkau ya Allah. Kegagalan tu daripada Engkau ya Allah. Ada ni. Lepas tu kita ni minta dengan Allah apa-apa kebaikan, nak lepas daripada apa-apa musibah. Musibah daripada siapa? Daripada Allah. Nah,
Mana ni? Bukan kata musibah daripada makhluk, kita mengadap Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tarik musibah dari makhluk. Tidak. Daripada makhluk tu hanya pada zahir. Musibah tu minka, daripada engkau ya Allah. Di mana kita minta berlindung dengan Allah daripada musibah yang datang daripada engkau ya Allah. Kita minta berlindung daripada segala-gala bala, daripada engkau, daripada bala yang diturunkan oleh engkau ya Allah. Itu mana? Kita minta dengan Allah daripada Allah. Bukan kata yang berlaku ni daripada makhluk semata-mata. Kita minta dengan Allah. Cari Tuhan yang amat kuasa. Nak melepaskan diri daripada musibah daripada makhluk. Tidak. Musibah bukan daripada makhluk. Musibah pun minka, daripada engkau ya Allah. Sebab apa? Sebab kita duduk atas aturan Allah. Ketika kena musibah, aturan Allah. Terlepas dari musibah, aturan Allah. Ketika kena musibah, wajib kena sabar dan redha sebab aturan Allah. Lepas daripada musibah, wajib kita bersyukur sebab aturan Allah. Kerana kita minta dengan Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya, baik buruk, manis pahit, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat ku menghitung berapa banyak pujian atasmu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Tak ada nak hitung kepujian atas Allah sebagaimana Allah memuji atas diri Allah Ta'ala sendiri dengan kepujian. Kenapa tak nak hitung? Sebab kepujian akan sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Allah ni tidak terhitung. Tidak terhitung. Yang boleh puji akan diri Allah, yang boleh hitung akan sifat kepujian bagi Allah, hanya Allah Ta'ala jua. Hanya Allah Ta'ala jua. Kita tak boleh nak hitung pujian atas engkau ya Allah bagaimana engkau memuji atas diri engkau sendiri. Sebab apa? Sebab sifat ketinggian bagi Allah. Kita nak memuji Allah yang bersifat dengan kuasa, kita nak memuji Allah yang bersifat dengan ilmu, kita nak memuji Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Tidak boleh hitung. Sebab apa? Sebab sifat kesempurnaan bagi Allah tidak ada hitungan. Tidak ada penghujung hitungan. Bukan tak ada hitungan, tak ada penghujung hitungan. Yang boleh menghitung hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tidak ada penghujung hitungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaji sifat 20 tu lah. Sifat 20 tu kita mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara ringkas. Secara ijmal, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, ketinggian yang tidak terhingga banyaknya. Bukan banyak sahaja, banyak ni 1 juta, banyak ni 1 bilion. Tidak terhingga bilangan. Kan? Kalau 1 juta, bilang-bilang habislah bilangan dia. 1 bilion sekalipun, bilang-bilang habislah bilion dia tu. Ini tak ni, tidak terhingga bilangan. Yang mengetahui satu-satu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Contoh dalam kitabnya, sebagaimana Allah mengetahui napah ahli syurga. Sebab napah ahli syurga tidak ada penghujung. Allah Ta'ala mengetahui tak napah ahli syurga? Allah Ta'ala mengetahui. Persoalan sekarang, napah ahli syurga tak ada penghujung. Allah mengetahui macam mana? Akan napah yang tiada penghujung, Allah mengetahui dengan pengetahuan yang tak ada penghujung. Napah ahli syurga ni bukan hanya Allah mengetahui tak ada penghujung. Berlaku napah tu qada dan qada Allah yang tak ada penghujung juga. Sebab ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah, ta'alluq ilmu tak ada penghujung. Yang berlaku di syurga tak ada penghujung tu, kesemuanya datang daripada kehendak Allah. Jadi yang berlaku di syurga tak ada penghujung, kehendak Allah tak ada penghujung. Saat berlaku perkara di syurga ni, Allah yang melakukan qudrah. Jadi Allah melakukan ada penghujung ke tak? Ta'alluq qudrah tak ada penghujung juga. Jadi ta'alluq qudrah, ta'alluq qudrah, ta'alluq iradah, ta'alluq ilmu tidak ada penghujung. Sebab apa? Kesemuanya datang daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala, termasuk yang tidak ada penghujung di hari akhirat. Jadi kita puji akan Allah ni tidak boleh nak hingga, sebab sifat-sifat kelebihan bagi Allah tidak ada penghujung bilangan. La uhsi sana'an alaika kama asnaita, la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ni biasa nak tunggu baca ni hadis ni. Dalam doa ni, la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Wa waqtul witri kat tarawih baina salatil isya. Ini nak masuk kepada waktu sembahyang sunat witir. Waktunya sama dengan waktu sembahyang tarawih. Di sembahyang sunat witir, sembahyang sunat tarawih sama, sembahyang sunat yang berwaktu. Terluput waktu, belum sempat witir, terluput waktu, belum sempat melengkapkan tarawih, disunatkan qada. Bukan kata Allah tak lengkap bilangan tarawih semalam. Sebab apa? Sedar dekat dengan subuh dah. Qada lah lepas daripada subuh. Sembahyang sunat yang berwaktu, luput waktu, sunat qada. Sembahyang sunat yang bersebab, tak buat, tak ada qada. Bersebab masuk masjid, tak buat sembahyang sunat duduk, tak ada nak sembahyang semula tu, tak ada. Sedar gerhana matahari, gerhana bulan, cerah dah, hilang dah gerhana, hilang dah gerhana bulan, hilang dah. Kita pun nak qada kemudian lepas cerah matahari, lepas cerah bulan, mana gerhana sudah habis, tak ada. Bersebab tidak ada qada. Berwaktu, sembahyang sunat yang berwaktu, sunat qada. Banyaklah yang berwaktu ni. Sembahyang sunat Isra berwaktu, sembahyang sunat duha berwaktu, sembahyang sunat qabliyah berwaktu, sembahyang sunat ba'diyah berwaktu. Ni hak berwaktu belaka ni. Luput waktu, tak sempat nak buat, sunat qada. Nak qada macam mana, sembahyang fardu pun tak habis qada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Oh.